Tengok Kak Wan tu sendiri batang tubuh dia. Tengok pula keluarga dia, anak-anak dia. Macam mana dia didik anak-anak dia. Kak Wan daripada zaman dia belum kahwin, tengok. Waktu dia belum kahwin dengan Anwar, waktu itu majoriti boleh katakan orang Melayu nak pakai tudung pun susah. Waktu itu orang Melayu tak pakai tudung. Ramai orang Melayu pakai skirt lagi waktu itu. Ya. Tudung pun tak pakai. Kalau ada pun pakai selendang aja. Zaman-zaman Kak Wan muda dulu. Tahun bila tu. Ya. Tapi Kak Wan dah bertudung. Zaman dia sekolah lagi dah bertudung. Tahun bila Kak Wan sekolah? Dia dapat pelajar terbaik di luar negara. Ya. Zaman dia bersekolah pun dia dah pakai tudung dah. Waktu itu mak kita belum tentu lagi bertudung waktu itu. Ramai wanita Melayu tak tudung waktu itu, saudara. Kalau saya tengok cerita Piramli tahun 60-an, 70-an, filem-filem tahun 60-an, 70-an, pelakon ramai tak tudung lagi. Ya. Bahkan ada pelakon-pelakon kita pakai bikini duduk di pantai lagi, macam Mak Saleh. Ya. Tapi Kak Wan dah bertudung. Sebelum dia kahwin dengan Anwar, dia dah bertudung dah. Waktu itu nak cari pasangan yang bertudung cukup susah. Tapi Kak Wan dah bertudung. Orang yang macam ni jaga diri dia, akhlak dia. Kena tengok keluarga dia macam mana. Ya. Apakah awak ini kita nak katakan orang menyokong Israel? Nak dibandingkan dengan Deng Cirip punya keluarga, ya Allah, jauh, saudara. Jauh. Nak bandingkan dengan Saka Tua tu, lagi jauh. Saka Tua tu Marina, anak dia, ya, dalam sistem Islam. Anak Saka Tua tu berada dalam sistem Islam. Apa perjuangan sistem Islam? Menyokong LGBT. Terang-terang sistem Islam mempertahankan LGBT. Hak asasi LGBT itu disokong oleh sistem Islam. Dan anak Saka Tua itu berada di situ. Dan Saka Tua itu adalah penasihat kepada parti Islam. Orang yang tidak boleh menasihati anak dia, orang yang tidak boleh menasihati bini dia untuk tutup aurat, tak boleh menasihati anak-anak dia, jauh sekali menasihati cucu-cucu dia, orang ini kita harapkan untuk menasihati parti Islam. Mana otak kita? Dah tak ada orang lain ke nak jadi penasihat kamu? Ini saya tak langsung Allah tunjukkan kepada kita. Dan Allah nak tunjuk, nak hinakan puak-puak ini, saudara. Kifarah bagi mereka atas perbuatan-perbuatan mereka yang lalu. 33 bulan mereka jadi kerajaan. Hari ini disebut Wan Azizah sokong Israel. Gambar tu seolah-olah Wan Azizah sokong Israel. Anwar tidak tegas, tak cukup kuat lawan Israel. Macam-macam dia tuduh. Tetapi waktu dia 33 bulan jadi kerajaan, waktu itu dialah, kerajaan dialah yang membenarkan pesawat Israel lalu dalam ruang negara kita. Di ketika Indonesia tidak memberikan laluan kepada pesawat Israel, kerajaan Malaysia 33 bulan memberikan ruang kepada pesawat Israel. Orang ini hari ini nak menuduh Anwar tidak menyokong kuat Israel. Tak kebangsat itu, saudara. Waraon kena tahu. Tanya pemimpin mereka. Tanya Haji Hadi yang dok kata Anwar tak kuat lawan Israel. Tanya Haji Hadi sekarang. Wahai Haji Hadi, kamu waktu itu dalam kerajaan Perikatan Nasional 33 bulan. Kenapa kamu berikan keizinan pesawat Israel lalu di atas serban kamu? Tanya Haji Hadi. Saya nak dengar jawapan dia. Waktu kamu jadi Duta Khas Timur Tengah, apa yang kamu buat? Apa mesyuarat yang kamu hadir? Berapa kali kamu mesyuarat untuk nak perjuangkan Palestin? Tanya Haji Hadi. Kenapa kamu biarkan pesawat Israel lalu atas serban kamu? Tanya Haji Hadi. Tanya Tuan Abdul Rahman. Tanya Deng Cirip. Suruh jawab soalan itu sebelum kamu nak ikut cakap dia, tak percaya cakap dia bahawa kerajaan hari ini kerajaan yang tidak tegas kepada Israel. Kita lupa, saudara. Saudara Google sekarang. Bukan saya nak fitnah, saudara Google sekarang. Ya. Pesawat Israel dibenarkan, bukan melintas secara haram, dibenarkan lalu di ruang udara Malaysia. Google sekarang. Sebab tu saya berani cakap. Kalau tidak saya akan disaman. Itu fakta, saudara. Betapa takutnya kerajaan kita waktu itu dengan Israel. Sanggup kita bagi dia lalu. Pak Labai pun sanggup benarkan pesawat itu lalu di atas serban-serban mereka. Mereka pejam mata. Apabila pesawat iblis ini lalu di serban mereka, mereka pejam mata, saudara. Sebab apa mereka pejam? Sebab mereka berada di kursi empuk di Putrajaya.
Allah uji mereka dengan kursi empuk sahaja. Mereka dah benarkan pasal Israel lalu di atas serban mereka. Bayangkan maruah ini, pemimpin seperti ini, kalau mereka berada di Palestin, mampus dia tak akan berjuang untuk Palestin. Pemimpin seperti ini akan mudah dibeli oleh Israel. Sebab itu di Malaysia mereka hanya berkokok. Kenapa? Kerana nak tunjuk mereka hero, mereka lah pejuang. Tapi bila Allah uji, mereka tidak mampu memperjuangkan. Apabila Allah uji dengan keduniaan, mereka lupa, saudara. Bila Allah tarik balik kuasa, hari ini baru nak menyalak. Ini dia katakan anjing menyalak bukit. Saya pun nak jadi macam Haji Hadi juga. Sesekali nak sebut juga perkataan-perkataan binatang ni. Dulu dia pernah sebut. Apa binatang yang Haji Hadi tak pernah sebut? Dia galak UMNO itik patah kaki lah. Sekarang ni siapa yang patah kaki, saya nak tanya. Patah kaki UMNO pun jadi kerajaan. Kamu jadi anjing menyalak bukit. Sebab itu jangan hina orang. Allah dah sebut jangan hina orang. Jangan suka aibkan orang. Akhirnya aib kamu terbuka. Ni jauh. Saya tak mahu bersama kerajaan perpaduan. Sebab apa? Sebab dalam kerajaan perpaduan ada banduan. Saya nak bagi tahu Haji Hadi. Duk kata banduan-banduan. Duk manang hina banduan. Saya nak beritahu parti PAS itu pun pengasasnya diangkat oleh orang pernah bergelar banduan. Cuba tengok Dr. Baharudin Al-Helmi. Pernah menjadi banduan. Datuk Abu Bakar Bakir. Ustaz Abu Bakar Bakir. Tengok sejarah dia. Dia pernah jadi banduan. Ini adalah pengasas-pengasas parti PAS. Mereka pernah jadi banduan, saudara. Hina sangatkah semua banduan? Pemimpin pujaan Haji Hadi di Iran, Ayatollah Khamenei itu yang dipuja-puja sangat tu, dia juga pernah menjadi banduan. 18 bulan Ayatollah Khamenei dipenjarakan. Tapi kamu dukung dia walaupun dia banduan. Belum kira lagi anak almarhum Tok Guru Nik Aziz, Nik Adli. Bukan Nik Abdul, Nik Adli pernah juga dipenjarakan. Dia juga banduan. Apakah hina? Nelson Mandela memperjuangkan masyarakat kulit hitam di Afrika. Dia pernah dipenjarakan 20 tahun lebih. Dia juga banduan, akhirnya jadi pemimpin. Apakah hina dia? Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara kerana fitnah daripada Zulaikha. Apakah hina Nabi Yusuf sebagai banduan? Empat mazhab dia sebab itu Haji Hadi menyebut banduan dalam kerajaan perpaduan ini satu ucapan yang saya rasa Haji Hadi sendiri pun tak fikir. Jadi saya nak bagi tahu mereka-mereka yang berada dalam room ini, yang pernah membuat kesalahan ataupun dihukum, walaupun tidak bersalah tapi dihukum, dah pernah masuk penjara, ya, kononnya banduan, jangan bagi satu undi kepada parti yang dipimpin oleh Haji Hadi ini. Apakah Haji Hadi yakin dia tidak akan menjadi banduan? Apakah dia yakin pimpinan-pimpinan dia tidak akan jadi banduan? Dengan ego dan sombong wahai Haji Hadi. Dia nak kata dalam kerajaan perpaduan ini kluster mahkamah. Dia nak rujuk pada Zaid Amidi. Kita faham. Tetapi apabila Zahid dulu bersama dengan dia Muafakat Nasional, Najib bersama dia dengan Muafakat Nasional, waktu itu Najib dah pun kluster mahkamah. Zahid waktu itu pun dah pun kluster mahkamah. Tapi kamu dakap erat dia wahai Hadi. Kamu suap Zahid Hamidi itu dengan makan. Walaupun waktu itu memang dia kluster mahkamah pun, kamu sayang dia, kamu peluk dia. Sebab apa? Sebab dia sokong kamu. Itu saja. Hari ini dia tak sokong kamu, dia kluster mahkamah. Sokong kamu, bukan kluster mahkamah. Dulu Mahathir bersama kita Parti Harapan. Apa disebut Mahathir? Dia hina Mahathir. Dia kata apa? Dr. Mahathir ini hanya layak jadi doktor satu Malaysia saja. Cukup-cukuplah jadi doktor klinik satu Malaysia, dia kata. Tak payah politik dah. Tak ada apa nak diharapkan dengan Mahathir. Waktu itu Mahathir bersama dengan Parti Harapan. Hari ini Mahathir yang ditolak oleh orang Langkawi, ditolak oleh Melayu Islam Langkawi, sampai hilang deposit. Penduduk-penduduk Langkawi telanjangkan Mahathir seaib mungkin. Bukan sekadar kalah, hilang deposit. Bukan sekadar Mahathir, anak Mahathir, keturunan dia, keturunan parti dia, habis semua hilang deposit. Begitu sekali Allah aibkan Mahathir Mohamad ini, supaya kita belajar, kita kenal Mahathir. Sampai ke tahap itu Allah aibkan, dikutip oleh parti PAS sebagai penasihat.
Maka katalah beberapa orang menteri besar, kita yakin dengan pengaruh Mahathir, kita yakin dengan idea Mahathir akan menarik pelabur-pelabur. Saya berpeliklah macam mana orang dah pencet boleh tarik pelabur ni. Ya? Waktu 22 bulan ada kuasa, Togi pun tak mampu nak tarik banyak mana pun. Ya? Duk pandang ke Jepun aja Mahathir ni. Tak pandang negara lain dah. Ya? Apatah lagi bila tak ada kuasa. Tapi orang lebih percaya. Oh, kita kena kawan dengan Mahathir. Mahathir ada pengaruh ni. Ya? Dia boleh tarik pelabur. Dengan kawan-kawan kena tipu kat Mahathir, kau nak beritahu. Ya? Dengan kawan-kawan kena tipu kat Mahathir. Percayalah saudara. Mana ada orang individu boleh bawa pelabur masuk. Pelabur masuk ke mana-mana sudut ceruk rantau kat negara kita ini pun, dia tak boleh masuk kecuali melalui kerajaan persekutuan. Kebenaran kelulusan daripada kerajaan persekutuan. Nak lagi macam mana? Kecuali kamu mohon supaya Kelantan dikeluarkan daripada Malaysia. Bolehlah. Kalau Kelantan keluar daripada Malaysia, tubuh negeri, ya, Perdana Menteri dia Ustaz Panglima Perang dia tu, Perdana Menteri Kelantan adalah Ustaz Nasaruddin. Bolehlah buat pelabur sendiri, bawalah Mahathir kat situ. Lantik Mahathir Menteri Kewangan pun tak apa. Mahathir Menteri Kewangan Negara Kelantan. Bolehlah. Tapi selagi berada dalam Semenanjung, ya, selagi berada dalam Semenanjung, apa saja pelaburan yang masuk, ya, pusat bertanggungjawab. Kena melalui MITI. Ini bukan bisnes goreng pisang. Jual goreng pisang boleh lah. Orang Pahang nak goreng pisang, masuk ke buka warung menjanja goreng pisang di Kelantan, tak ada masalah. Dia berurusan dengan PBT saja. Majlis daerah je. Lesen-lesen penjaja ni. Ini pelabur saudara. Nak buka kilang, industri dan sebagainya. Apakah boleh memadai di Kelantan saja? Mana kuasa Kelantan untuk meluluskan industri? Mana kuasa Kelantan untuk meluluskan pelaburan? Tak ada. Pelabur mana nak masuk Kelantan? Ya? Pelabur mana yang sanggup datang ke Kelantan? Ya? Nak minum air bersih masalah. Selesaikan dulu. Sebab itu Anwar, ya, sanggup bantu Kelantan. Walaupun Kelantan dipimpin oleh PAS, diberikan juga peruntukan untuk settle masalah air. Settlekanlah masalah air itu dulu. Settlekanlah kemudahan asas terlebih dahulu. Bila masalah air settle, kemudahan asas settle, baru cerita tentang pelaburan. Sebab pelaburan akan tengok, saya nak buka kilang saya perlukan air yang bersih, air yang sempurna, air yang cukup. Pekerja-pekerja saya nak mandi, pekerja-pekerja saya nak minum, pekerja-pekerja saya nak basuh berak. Takkanlah pekerja saya nak berstinja je dalam kilang kan? Ini cakap, ya Allah, bawa Mahathir settle masalah. Kita akan, inilah yang akan menakutkan Anwar Ibrahim. Ini ada menteri besar sebut ni. Kita bawa Mahathir, kita tarik pelaburan dengan pengaruh Mahathir ini, maka kita akan dapat pelaburan yang banyak. Maka inilah yang paling ditakuti oleh Anwar Ibrahim. La ilaha illallah. Dengan Anwar Ibrahim ni takut ke benda macam tu? Yang sebenarnya nak tarik pelabur ni lagi disukai oleh Anwar Ibrahim. Memang kerja dia pun cari pelabur. Nak takut apa? Lagi banyak negeri tarik pelabur, kerajaan pusat untung. Setiap banyak pelaburan naik ke negeri, dapat hasil kepada negeri, cukainya itu akan sebahagiannya dibagi kepada pusat. Mana-mana pada menteri pun akan seronok kalau negeri-negeri banyak tarik pelabur. Kenapa nak takut? Kamu yang perasan, kamu yang sebenarnya nak bermusuh dengan pada menteri. Kamu sombong, dah lah miskin. Macam kita lah, kita rumah kita miskin kan, atap bocor, rumah macam nak roboh. Lepas tu kita sembang orang. Nantilah aku buat rumah baru nanti, tengok baru padan rumah jiran sebelah tu. Dia ingat dia cantik sangat, aku tengok rumah aku lagi tinggi. Apa ni, jiran sebelah tak kata apa pun kat kau. Kan? Yang kau ni dah lah miskin. Belagak, sombong. Jiran tak kata apa pun kat kau. Yang kau yang miskin, rumah kena roboh ni kau sembang. Nantilah kita dapat duit, nanti kita dirikan, besarkan rumah kita, biar padan ke jiran sebelah. Apa ni? Macam tu lah yang berlaku pada empat negeri ni. Pusat bantu dia, pusat beri peruntukan dia. Dia paling tinggi pula dapat peruntukan. Dia tolong dia.
Tiba-tiba dia boleh kata, tunggu, kita dah maju besok negeri kita, berpadan muka Anwar Ibrahim. Ni perangai apa ni? Tak tahu nak bersyukur langsung. Macam mana Tuhan nak tolong? Dalam keadaan kamu susah pun, kamu dah tunjuk sombong. Bayangkan kalau Kelantan itu, ya, macam Selangor maju. Saya tak tahulah. Selangor yang kaya raya tu, ya, Pulau Pinang yang negeri kaya tu pun, dia tak sombong macam kamu. Wah, Selangor boleh aja hidup. Tanpa bantuan pusat pun Selangor boleh hidup. Sebab Selangor penyumbang pendapatan negara yang terbesar. Setiap RM1 duit kita, 30 sen itu lebih kurang datang daripada Selangor. RM1 duit kita, 30 sen lebih kurang datang daripada negeri Selangor. Maknanya pemulangan cukai pendapatan daripada Selangor itu tinggi diberikan kepada pusat. Itu pun Selangor tak pernah sombong dengan pusat. Kerajaan DAP Pulau Pinang dah buat penggal dah. Dia perintah Pulau Pinang, negeri yang maju di Pulau Pinang, dia pun tak pernah sombong dengan pusat. Kamu yang negeri yang nak bayar gaji pun minta dengan pusat, nak air pun minta bantuan dengan pusat, nak ziarah orang mati pun nak minta dengan pusat. Tak malu ke nak sombong macam ni? Tak suka ke perangai macam ni? Bodoh, sombong. Bukan bodoh saja, dah bodoh, miskin, sombong pula tu. Mana orang hormat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Wan, terima kasih Ya. naik. Teruskan. Okey, saya dah nak kongsi sikitlah pengalaman saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun 2007, 2006, 2007. Okey, selain daripada pengalaman saya masa reformasi lah. Okey, reformasi tu cerita lain. Ini masa macam mana dia boleh menang dekat Tambun. Okey. Sejarah dia menang dekat Tambun ni bukannya hari PRU15 ni dia berkempen. Untuk makluman semualah. Dia memang masa Pakatan Rakyat, dia memang aktif berkempen di Perak. Sebab tu Pakatan Rakyat pernah memerintah di Perak yang ada apa tu, sidang bawah pokok kan. Masa tu lah dia memang aura dia lah menyebabkan Kerajaan Barisan Nasional pada waktu tu tumbang. Sebab tu dia bertanding di Tambun. Apa tu, dia boleh menang di Tambun lah. Dia orang Tambun kenal dia lah. Dia memang berceramah, ceruk-ceruk tempat, walaupun tak ramai orang, dengan polis kacaunya. Kita orang pernah dihalau, pernah stop ceramah. Jadi kerajaan sekarang yang ada sekarang ni, PMX tak buat pun macam tu. Dia memang seorang, saya tak tahulah dia macam mana. Dia malam dia ada di Ipoh, dia boleh pergi Penang, lepas tu besok dia ada di KL. Daripada dulu ni, bukan hari ni dia pelik-pelik ada dekat Terengganu kejap, kat Johor kejap. Tak, dia memang daripada dulu masa dia pembangkang pun memang dia aktif. Cumanya saya pelik, bukan pelik lah, saya tak nampak lagi pemimpin, tak kira lah kerajaan ke pembangkang ke, yang boleh tiru perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerja keras, kerja kuat. Tak nampak lagi. Padahal dia pembangkang waktu tu. Betul, alhamdulillah. Dia aktif dan rajin ni sewaktu dia pembangkang lagi. Kalau tengok dia berjalan pun, kita yang muda ni tinggal belakang dah jawabnya. Dia berjalan laju. Saya pernah ikut dia program kat Pahang ni kan. Tak kejar kita berjalan dengan dia. Kita tinggal belakang. Kalau kita nak ambil gambar dia, kita kena berlari dulu depan dia. Sebab tu kau tengok wartawan, kalau nak ambil gambar Anwar berjalan ni, wartawan berlari dulu ke depan. Kau takkan boleh ambil gambar dengan dia pasal dia jalan laju. Begitulah kerja dia. Jalan dia laju, kerja dia pun laju. Betul Abang Wan. Dia memang bukan jalan laju sekarang sebab ramai orang tak kenal. Saya tak tahulah, mungkin sebelum ni PMX ni bukan apa spotlight lah, bukan orang tak nampak kecuali yang reformis lah. Orang baru ni sebelum ni memang benci kat dia, hina dia kan. Jadi tak nampak apa dia buat sebelum jadi Perdana Menteri. Jadi kita orang yang follow rapat daripada zaman reformasi, memang jalan laju, kuat bekerja, itu memang sifat dia lah. Dia tak ada apa, bukan dibuat-buat lah sekarang ni tiba-tiba jadi rajin, tiba-tiba jalan laju. Tak, bukan macam tu. Jangan silap lah pada saya. Okey, lagi satu pengalaman saya pernah share dekat room Cik Yani. Tak apalah, saya share sekali dekat Abang Wan. Yang dia ni sepatutnya bukan kerja dia lah nak cari pelabur. Macam dulu zaman dia masa dengan Mahathir,
Dia yang cari pelabur. Depan mata saya. Dekat Sharilah Hotel. Untuk membeli minyak sawit. Tapi zaman sekarang ni, zaman dulu Mahathir tak buat kerja pun. Masa tu yang buat kerja Anwar Ibrahim, Datuk Seri Najib, Rafidah Aziz. Pembelian tu dibuat di Sharilah Hotel. Saya kebetulan jaga room-room untuk untuk makan tengah hari, lunch. Masa tu pemimpin kita adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia akan lari setiap room. Sabah room dekat Sharilah tu ada room-room kan. Pahang room, Selangor room. 3 orang ni akan pergi setiap room tu, push untuk suruh beli kelapa sawit. Mahathir masa tu dia just rasmi je. Tak nampak pun muka dia sepanjang 3 hari tak silap saya. Sepanjang event tu lah, saya tak ingat nama event tu. Tapi dia jual minyak sawit. Sekarang ni yang saya tengok untuk jual-jual ni, dia juga sepatutnya yang jual-jual ni pada saya lah. Kalau ikutkan dulu punya trend kan, menteri punya trend, menteri lah buat kerja. Syaiful ke, Zafrul ke, ataupun siapa lagi komoditi, tak kisahlah menteri apa yang boleh push untuk kita punya kelapa sawit kan, ataupun apa saja untuk kita masukkan pelabur dalam Malaysia. Tapi sekarang ni saya tengok dia juga yang push untuk pelabur datang Malaysia. Itu yang Zafrul cakap. Dia kata kerja dah agak mudah. Sebab dia kata bila bersama dengan Anwar, bertemu dengan di luar negara bersama dengan Anwar adalah ejen jualan yang terbaik, dia kata. Kan? Ejen jualan yang terbaik. Maknanya Anwar bercakap tu mudah dapat pengaruh. Yang sebenarnya pada saya terbaik, salesman. Ya. Pada saya permulaan saja Anwar akan buat macam tu. Sebab dia baru ambil alih dan dia nak betul ekonomi yang dah teruk. Jadi permulaan dia kena turun sendiri. Kan? Dengan pengaruh yang dia ada. Dia dapatkan. Bila dia dapat tapak dah ada, asas dah ada, pelaburan dah ada kat Malaysia. Asas lepas tu barulah dia akan duduk. Kau orang menteri. Buat pula sambung kan. Yang utama-utama ni tapak aku dah buat dah. Aku dah mula baiki dah negara. Negara dah okey sikit, pelaburan dah okey. Untuk nak tambah lagi, tu kerja kau pula. Saya rasa macam tu. Dia tak akan buat sepanjang dia jadi Perdana Menteri. Dia tak akan buat macam tu. Buat permulaan ni yang betul. Kan? Sebab dia nak memulakan. Sebab dia tahu kalau dia tak mulakan, dia takut ada menteri mungkin agak lambat. Zafrul mungkin tidak dikenali sangat di luar. Kan? Keyakinan orang kepada kurang. Jadi dia kena gunakan pengaruh dia dulu. Dia dah dapat yang semua ni. Aku dah dapat. Zafrul pun dia selalu bawa Zafrul ikut. Dia selalu bawa menteri-menteri. Dia kadang dia bertukar-tukar menteri ikut dia. Supaya kau belajar cara aku kan. Macam ni. Lepas tu besok, kau buat. Macam tu. Sebab tu kadang kita tengok yang pergi ke Arab ni, dia bawa menteri lain. Ahli parlimen bertukar-tukar. Supaya ada pengalaman dia orang ni berdamping dengan negara luar. Dia bukan bawa sesaja tu. Macam di Arab, dia bawa DAP, dia bawanya Rara ikut. Kan? Amanah dia bawanya Ulangan. Ikut dia sekali. Sebelum ni ahli parlimen lain. Jadi orang petikai kenapa lah bawa ahli parlimen. Tujuan dia supaya dia nak ada pemimpin pelapis di Malaysia akan datang. Dia dah biasa dikenali di dunia. Mana yang pentingnya kita pemimpin negara ni mesti dikenali oleh negara lain. Jadi Anwar mempromotkan beberapa muka-muka baru di Malaysia ini, dipromot awal-awal, dibawa. Supaya dia nak promotkan ini pemimpin pelapis. Kan? Jadi adalah benda yang dibuat tu faedah dia kepada negara. Allahu Akbar. Mungkin betul cakap Bawan, cumanya ialah saya nampak yang dia banyak berkorban lah sebagai menteri ataupun sebagai pembangkang. Bukanlah berkorban macam mana. Dia mengajak rakyat untuk menegakkan keadilan lah. Itu yang saya nampak lah daripada zaman reformasi, zaman dia jadi pembangkang, keluar penjara kan. Dan sekarang ni lah, memang pada saya memang itulah dia sebenarnya. Dia tak ada mengada-adakan apa yang tak ada dalam diri dia lah sebelum ni. Sebenarnya orang cakap bila dia kata Anwar Ibrahim guna mengambil kesempatan guna kenderaan kerajaan kan, kapal terbang. Dulu dia naik kereta je, tak silap saya, daripada KL pergi Ipoh, lepas tu pergi Kedah, pergi Penang, tak silap saya. Besok ada kat KL balik. Keluar TV kan, dia dekat parlimen dekat, contoh lah kan.
Cakap, bila masa orang tua ni ke KL balik? Semalam dia pergi. Dia akan singgah kempen ataupun bagi ceramah politik. Dia akan pergi tempat lain. Dia akan berjalan satu semenanjung malam. Siang dia kat KL. Macam tak ada apa-apa je kan berlaku. Dia kalau dia ada waktu rehat di rumah pun, kalau kau tengok, kan, dia main dengan cucu dia sekejap kat rumah, lepas tu dia exercise. Kan, dia jogging kat rumah dia. Dia tarik tali dah depan rumah dia. Itu masa dia dekat rumah. Waktu rehat dia. Main dengan cucu, lepas tu dia exercise. Tengok dia gambar dia jogging kan. Kemudian dia tarik tali untuk nak bina dia punya tu. Sebab tu walaupun umur dia sebaya dengan Haji Hadi umur dia ni. Tapi kalau kau tengok kan, tentang kesihatan antara dua orang ni, kita tahu beza lah kan. Kecergasan apa semua kan. Sebab dia rajin bekerja itu je. Pertama dia rajin, yang kedua kerja yang dia buat tu ikhlas. Bila dia banyak buat kerja dan ikhlas, dia tak rasa penat. Kan, pasal keikhlasan. Dia buat kerja tu kerana ikhlas. Kan. Walaupun dia tak dibayar gaji. Kan. Tapi dia gunakan kemudahan kerajaan yang ada itu dengan cara yang betul. Kan. Rakyat tidak petikai kau naik kereta terbang ke jet ke apa, tapi kau naik tu untuk apa? Kan, kau naik tu untuk apa? Kalau untuk buat kerja, untuk dapatkan untuk rakyat, tak ada masalah. Itu kemudahan kerajaan, buatlah apa pun. Kan? Tapi kalau kau naik untuk nak berpoya, nak bersama keluarga, bercuti dan sebagainya, main golf dan sebagainya, akan rakyat petikai lah. Tapi kalau kau gunakan untuk nak buat kerja, tidak ada masalah. Memang hak kau pun. Kan? Jadi kadang ada orang dengki, dia macam-macam lah. Kan? Oh, naik kapal terbang lah, naik helikopter lah, apalah. Nak buat macam mana? Kan? Orang dah dengki. Dia naik basikal pun orang kata juga. Kalau anak boleh naik basikal. Oh, ni ada kenderaan nak naik basikal. Mana nak cepat buat kerja? Kan? Naik basikal lambat. Dia kata macam tu pula. Macam-macam lah. Anwar buat macam ni tak boleh. Kan? Sampai ke peringkat Anwar baca khutbah atas member masjid pun dia persendakan. Macam-macam. Orang nak salah ni macam-macam. Dah hati perut tu apa? Dalam badan tu ada seketul daging yang hitam. Ni masalah dia. Okey, lagi satu kan. Sepanjang masa sebelum dia masuk penjara pada tahun 2000, tak silap saya 2011 ke 2015. Saya tak ingat dia masuk penjara kali kedua bila. Okey. Saya masa tu berada di kita Lembah Kelang lah. Kebetulan saya penjawat awam transfer ke Lembah Kelang lah. Saya follow, Anwar Ibrahim ni selain daripada politik surau sekitar KL ni, Damansara lah, Segambut, macam-macam surau. Tengok jadual dulu dekat Twitter lah, ada dekat Twitter atau Facebook, tak ingat. Dia akan berada kat surau tu, dia jemput, bukan politik bagi tazkirah. Benda ni macam orang lain tak nampak benda ni, tak highlight. Siapa yang ikut dia tahulah. Dia bukan pertama kali dia jemput. Masa tu dia pembangkang, ada surau-surau yang masa tu yang berani panggil dia. Saya sempatlah 2-3 surau saya ikut dia. Tapi tak ada pemberita pun, tak ada lah. Kita nak salam dia, jumpa dia. Saya selalu 2-3 kali lah berimamkan dia solat. Saya buat, memang niat saya suka nak solat dengan dia sebab saya nak doa dia tu kan. Doa orang yang dizalimi lah masa tu. Saya akan cari dia, pergi surau-surau yang dia dijemput. Dia akan update kat mana dia pergi. Dan tak ramai sangat, macam saya masa tu sedih sangat lah. Masa tu dia nak masuk penjara tau. Dia fitnah. Dia macam saya tengok dia hilang fokus sikit lah. Masa tu memang Allahuakbar, sedih lah kan. Dia makan seorang-seorang kan. Saya bukanlah seorang-seorang, maknanya masa dia nak duduk tu orang tak ada lagi. Dia makan, dia nak cepat, dia selalu nak cepat. Orang lambat, aku nak makan, aku nak jalan dulu. Dia tengok dia seorang je makan. Dia ajak saya teman je, dia tak kenal saya pun kan. Marilah makan. Tak apa Datuk Seri kan. Dia nak cepat, dia kata saya nak cepat ni. Lepas tu baru jemaah datang kemudian. Saya gigih kan, datang. Rupanya dia nak cepat, memang betul dia nak cepat. Dia lepas makan 5 minit, dia terus bangun, dia ada. Dengar apa kan? Tak dengar. Waktu tu tak banyak masjid-masjid surau yang berani dia, yang berani panggil dia. Dia ketua pembangkang waktu tu kan. Ya, betul. Cumanya bab-bab agama, khutbah apa semua ni pada saya bukan benda baru. Orang yang nampak dia akan orang cakap apa, buat kan. Tak. Benda ni pada saya dari dulu bab-bab Islamik dia memang titik beratkan lah pada ni kan. Pada
jadual dia bukan semata-mata berpolitik. Dia boleh bagi kuliah, dia boleh bagi ketubah, dia boleh Islamkan orang, bukan benda baru lah untuk orang yang tak tahu. Okey, baik Wan. Terima kasih Wan. Nanti kita jumpa lagi Wan. Terima kasih banyak. Esok jumpa insyaAllah. Salam. Okey, tak ada orang, maka saya pun rasa kejap Okey, terima kasih banyak kepada semua yang sempat bersama petang ni. Saya rasa cukup sampai sini. Okey, cukup sampai sini. Terima kasih banyak kepada yang bagi gift. Terima kasih banyak kepada yang naik kotak tadi, kepada abang kita ya. Yang mana yang tak sempat naik, ada tak sempat naik. Rasanya tak ada, semua dah saya bagi naik tadi, tapi dia orang tak naik kan. Akan jumpa lagi dari masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.